Selamat petang, good evening. Hari ni kita cerita pasal satu benda yang nampak macam tak penting, tapi kadang-kadang penting, tapi rasa-rasanya memang penting. Dia berkaitan dengan kerja buat driver lori, dan juga secara amnya berkaitan dengan ramai orang jugalah. Apabila seorang driver lori bawa lori pergi ke satu-satu premis, terutamanya kawasan, senang cakap kawasan kilang lah lalunya, yang selalunya timbul perkara ni di kawasan kilang, yang mana bila kita sampai di kilang, dia akan ada pengawal keselamatan, ataupun dalam bahasa kampung dia panggil guard. Okay. Jadi bila kita sampai dekat situ, nak masuk dalam kawasan tu, kita kena lapor diri dekat dia lah. Kebiasaan macam tu lah kan, nak masuk tempat orang, betul lah, nak minta izin lah. Sebab dia memang ditugaskan untuk mengawal keselamatan. Maka kita pergi kat sana, selalu orang istilahkan sebagai register lah, ataupun mendaftar untuk masuk. Di kebanyakan tempat, kawasan dia adalah sensitifnya area. Kawasan yang sensitif, yang mana barang-barang yang terdapat di dalam premis tu adalah barang-barang yang high value, mahal, menyebabkan kawalan keselamatan menjadi agak ketat, yang mana dia perlu mengambil partikular ataupun butiran-butiran yang lebih lengkap daripada orang yang masuk. Tak kira siapa-siapa lah, sama ada driver lori atau sesiapa sahaja. Jadi memandangkan situasi yang macam tu, sebagai contoh, abang dulu pernah berkhidmat dengan satu syarikat pengangkutan, yang mana kami ada kontrak dengan satu syarikat yang membuat benda yang mahal lah. Benda yang mahal menyebabkan kami, urusan kami untuk masuk keluar ke sana, dia bermula dengan pendaftaran, yang mana dia nak cek dulu latar belakang pemandu, adakah pemandu tu punya rekod jenayah atau tidak. Kalau pemandu tu ada rekod jenayah, memang tak boleh masuk, tak dibenarkan masuk ke kilang tu. Yang mana walaupun kita dah kerja dengan company tu, tapi tak semestinya kita boleh masuk ke premis yang tersebut, sebab dia nak cek dulu latar belakang kita. Dia ambil masa lah. Jadi selepas beberapa ketika, barulah dia confirm, kata okey, boleh masuk kan. Yalah, 99% memang boleh masuk, tapi masih ada lagi dia punya tapisan dia. Dia dah tapis, kemudian dia dah cek semua, rekod semua okey, baru boleh masuk. So particulars kita ada dalam sistem dia. Apabila kita nak masuk ke kawasan dia, kita cuma perlu mendaftar sahaja. Itu tak ada masalah. Yang abang nak cerita sekarang ni, pada hari ini, adalah berkaitan dengan tempat yang kita jarang-jarang masuk, ataupun kita tak pernah masuk. Kita sampai-sampai dekat dia, pergi dekat security, pengawal keselamatan, ataupun bahasa kampung panggil guard. Betul? Pergi dekat dia, dia punya perkataan mula dia minta IC. Perkataan minta IC tu masih lagi boleh diterima, apa kena ambil faham kat sini ya. Dia ambil IC kita, kemudian dia salin particulars, dia bagi balik, settle. Dia bagilah pas ke macam mana ke. Ada setengah syarikat dia bagi pas gantung. Ada setengah syarikat dia bagi satu kertas, dia kata pergi sign, jumpa siapa dia, bahagian mana. Macam contoh kita lori selalunya pergi bahagian delivery ataupun bahagian collection, kita jumpa dengan in-charge dekat sana, dia akan sign dan cop untuk mengesahkan bahawa kita masuk berurusan dengan pihak yang tertentu. Itu bergantung pada premis lah. Ada satu lagi pihak bukan keadaan yang sama, dia minta kita punya IC, dia pegang IC kita, dia bagi kita pas hilang ataupun surat macam tadi. Tak kira lah apa dia sekalipun, cuma dia menjadikan kita punya kad pengenalan itu sebagai cagaran. No is a big no. Salah sama sekali. Malahan itu adalah perbuatan jenayah kepada pengawal keselamatan tu. Tengok abang bagi perkeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang dikeluarkan pada tahun 2007. Abang nampak dalam perkeliling tu menyatakan bahawa adalah menjadi satu kesalahan jenayah untuk orang yang tidak diberi kuasa untuk pegang kad pengenalan. Sebab apa? Orang yang diberi kuasa untuk pegang kad pengenalan ni hanya orang-orang tertentu saja. Di antaranya
pegawai polis, pegawai kerajaan yang diberi kuasa. Okey, tentang pegawai polis ni, abang nak tekankan satu benda, banyak orang keliru, apabila disebut pegawai polis, sebab faham orang awam, apabila kita sebut pegawai polis, dia maksudkan yang pangkat ada paku sub inspector ke atas. Maknanya yang ada calik ni, staf sarjan, korporal, lance korporal ni tak layak dia kata, sebab hang bukan pegawai. Ni abang nak bagi jelas kat hangpa kerana banyak orang keliru. Okey. Pegawai polis adalah anggota polis daripada pangkat constable sehingga dia pangkat yang paling tinggi sekali itu adalah pegawai polis secara umumnya. Yang hampa sangkakan pegawai polis yang kata ada paku tu, itu adalah pegawai kanan polis. Tolong faham Jadi apa-apa pernyataan yang menyatakan pegawai polis adalah anggota polis itu sendiri. Daripada pangkat constable, dia adalah pegawai polis. Faham jadi ni bila polis yang pangkat constable minta IC pun tak boleh. Pasal pegawai saja boleh ambil. Janganlah hari apa pergi tengkang tu silap banyak. Ambil faham dulu Sebelum kita nak berhujah apa pun, kita tahu fakta dulu supaya kita tak jadi pasal, jadi sebab, jadi musabab, jadi masalah di waktu itu atau di belakang hari kemudian. Mudah-mudahan. Okey, berbalik pada cerita tadi, adalah menjadi kesalahan untuk mana-mana pengawal keselamatan. Sebab dia bukan pihak yang diberi kuasa. Yang diberi kuasa hanya orang-orang tertentu saja. Polis, tentera, immigration, dan juga adalah pangkat-pangkat dia yang dibenarkan. Dia cerita dia orang kerajaan orang kerajaan Malaysia saja dibenarkan untuk pegang sementara waktu. Orang yang boleh ambil pegang terus adalah pegawai Jabatan Pendaftaran Negara. Itu saja. Itu power paling besar ni. Dia boleh ambil, dia boleh pegang terus. Hak tu kalau hangpa yang kena pegang yang tu, hangpa doa lah banyak-banyak. Silap-silap jadi masalah lain. Mudah-mudahan. Okey. Jadi apa-apa cerita pun benda ni kena tahu Sebab abang tengok sampai hari ni masih lagi ramai orang tak ada kesedaran tu. Orang kata minta IC. Sedangkan yang minta IC tu siapa dia, orang tahu? Nepal. Security Nepal yang tulis Gurkha kat sini ni. Hampa bagi kat dia IC. Dia pegang hampa punya IC, bagi kat hampa pas, betul hampa masuk dalam, hampa dengan hati senang. Hampa sepatutnya kena takut. Hampa punya mic card dipegang oleh seorang warga asing. Walaupun dia mewakili syarikat, tapi dia bukannya bekerja dengan syarikat tu. Sebab bahawa 90% security yang kerja di bilik pengawal ataupun bahasa kampungnya bilik guard, bukan pekerja kilang tu atau pekerja premis tu. Dia adalah syarikat yang di hire, hired by, yang diupah oleh pemilik premis untuk menjadi pengawal keselamatan di tempat tu. Kalau jadi apa-apa hal, saya silap hampir mengadu kat premis pun lepas tangan. Sebab apa? Ini bukan syarikat dia. Ini dia hire syarikat ni untuk menjaga kawasan dia. Kena faham itu. Ada syarikat yang memiliki sendiri depa punya pengawal keselamatan, tapi tak banyak. 90% tak ada. Memang depa tak mau. Depa memang lebih mudah sebab kalau syarikat tu nak buat dia punya security sendiri, dia kena ada keperluan-keperluan yang lain pula, kena ada lesen lah, apalah semua tu cerita lain lah kan. Jadi sekarang ni simple yang abang nak fahamkan kat hangpa, nak tinggal IC, pastikan dekat siapa yang hangpa nak tinggal IC. Kecuali lah kalau hangpa pergi ke bangunan kerajaan contohnya, yang menjaga, yang menjadi pengawal keselamatan di situ adalah anggota polis bantuan yang terang-terang tulis Polis Diraja Malaysia. Integrity. Lambang Polis Diraja Malaysia, dia pakai topi. Ataupun kalau dia tak pakai topi, dekat sini ada tulis Polis Diraja. Walaupun di sini ada tulis Polis Bantuan, tapi dia adalah anggota polis. Di kawasan tu beliau mempunyai kuasa penuh. Maknanya dia adalah pegawai polis yang layak untuk pegang kita punya IC. Itu tak ada masalah. Ataupun contoh masuk pelabuhan. Okey, di pelabuhan juga ada polis pelabuhan Port Police, Penang Port Police, Johor Port Police.
Tapi mereka adalah anggota polis dan mempunyai kuasa penuh, kuasa mutlak di dalam kawasan dia. Di luar dia tak ada kuasa, di dalam kawasan dia. Dalam pagar tu, power dia sama macam polis di luar. Itu adalah kawasan dia. Sebab tu dia orang ada pistol. Mereka ingat pistol mainan lah tu. Sebab kuasa dia sama macam anggota polis yang biasa, cuma kuasa dia di dalam kawasan dia. So kalau dia kata my IC, kenapa pergi ya? Dan memang selalunya macam tu lah. Kalau tanpa pas keselamatan yang normal, sesiapa yang macam sekali sekala nak masuk, macam contoh apa kawan-kawan abang daripada selatan sana nak masuk Penang Port, mereka tak ada port pass yang normal punya, tinggallah IC, bagilah port pass sementara untuk masuk supaya palang dapat dibuka. Itu cerita IC lah, simple saja. No? Jangan mudah-mudah serahkan kad pengenalan anda kepada pengawal keselamatan, security, ataupun bahasa kampung panggil guard, pak guard ke, mak guard ke, Nepal guard ke, Burka guard ke, Bangla guard ke. Barat Bangla katanya tak boleh jadi guard, tapi tak tahu macam mana mereka boleh buat kan. Jadi apa-apa cerita pun ketahui hak anda, sebagai seorang rakyat Malaysia, walaupun anda cuma seorang driver lori. Sambil jangan lupa di mana anda bermula,